Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, pada hari ini awak bersama Ustazah kita akan lihat kepada Jawi darjah 3 dan tajuknya adalah diftong. Okey, ini adalah tajuk baru pada minggu ini. Okey, hari ini kita akan lihat kepada tajuk diftong. Okey, hasil pembelajaran yang pertama, murid dapat mengenal kaedah diftong. Okey, dan yang kedua, murid dapat menyebut perkataan yang mengandungi diftong. Okey, kita akan lihat mengenai diftong pada hari ini. Apakah itu diftong? Okey. Diftong ni adalah apabila dua huruf vokal duduk bersebelahan dalam perkataan dan disebut dalam satu suku kata. Okey, maksudnya diftong ni dalam satu perkataan tu kita dapatnya huruf vokal. Tahu tak huruf vokal? Huruf vokal ni adalah seperti huruf A, E, I, O, U. Okey, kalau dalam Jawi huruf alif, waw dan juga ya. Okey, itu kita panggil sebagai huruf vokal. Jadi macam mana kita nak kenal diftong? Dalam perkataan tersebut, huruf vokal yang tadi tu dia duduk bersebelahan dan kita sebut dalam satu suku kata. Itu kita panggil sebagai diftong. Okey, kita lihat contoh. Okey, contoh perkataan yang Ustazah berikan adalah kerbau. Okey, kaf ra ba alif waw. Kerbau. Okey, kalau awak lihat dalam perkataan kerbau, okey, bila kita pecahkan kepada suku kata, okey, dia akan ada suku kata ker tambahkan dengan bau. Okey, kerbau. Okey, baru menjadi perkataan kerbau. Okey, macam mana kita nak lihat ini adalah diftong ataupun tidak? Kita lihat dalam suku kata tersebut ada huruf vokal yang duduk bersebelahan. Contohnya huruf alif dan waw ni adalah huruf vokal, dia duduk bersebelahan. Okey, dan kita sebut dalam suku kata. Okey, dalam suku kata ni menjadi bau. Ba alif waw, bau. Okey, jadi bila kita sebut dalam satu suku kata, ini kita kenal sebagai diftong. Okey, dikenali sebagai diftong. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, diftong ni terbahagi kepada 3, iaitu au, ai dan juga oi. Okey, contoh perkataan au. Surau. Okey. Okey, lihat dalam perkataan surau, okey, huruf vokal yang duduk bersebelahan adalah huruf alif dan waw. Okey, bila kita sebut perkataan dia akan menjadi surau. Okey, suku kata yang kedua ni, okey, suku kata yang pertama adalah su, suku kata yang kedua adalah rau. Okey, dalam suku kata tersebut kita sebutkan sekali. Okey, huruf vokal tu yang duduk bersebelahan dia akan jadi rau. Okey. Okey, yang kedua. Okey, contoh perkataan bagi diftong I. Okey, tupai. Okey, nampak alif ya dekat belakang dia. Okey, duduk bersebelahan. Huruf vokal duduk bersebelahan. Ini kita panggil sebagai diftong. Okey, seterusnya perkataan oi iaitu amboi. Okey, bagi diftong oi, amboi. Lihat huruf vokalnya berada bersebelahan iaitu huruf vokal waw dan ya. Okey, ini yang kita panggil sebagai diftong. Okey, kita lihat kepada seterusnya. Okey. Okey, diftong ni dia ada di awal, di tengah dan juga di akhir. Maksudnya diftong ni berada sama ada di awal, di tengah dan juga di akhir. Okey, hari ini kita akan lihat macam mana diftong yang berada di awal. Okey, contoh diftong au dahulu. Okey, minggu ni kita akan lihat kepada diftong au sahaja dahulu. Okey, macam Ustazah dah sebutkan tadi, ada 3 diftong. Okey, au, ai dan juga oi. Betul? Okey, itu ada 3 diftong. Jadi untuk hari ini Ustazah nak kenalkan untuk diftong au dahulu. Alif waw. Okey. Untuk diftong au, macam Ustazah sebutkan tadi, dia ada di awal, okey, di tengah dan juga di akhir. Okey, hari ini kita akan lihat kepada di awal dahulu. Okey, contoh perkataannya audio. Okey, contoh perkataan di awal, maksudnya diftong tu berada di awal
Contoh perkataan adalah audio. Okey, lihat audio. Okey, yang kedua aura. Yang ketiga audit. Okey. Okey, lihat. Okey, lihat diftongnya berada di awal. Okey, apabila diftong berada di awal untuk au, dia mesti ditambahkan dengan hamzah. Kenapa ditambahkan dengan huruf hamzah? Supaya bila kita tak letakkan huruf hamzah, dia akan menjadi bunyi yang lain. Contoh alif waw akan bunyi u. Okey, tapi kalau kita letakkan huruf hamzah, dia akan jadi bunyi au. Okey, itu untuk diftong au yang berada di awal. Okey, ini contohnya. Okey, seterusnya kita lihat kepada diftong au di tengah pula. Okey, kalau di tengah, contoh perkataannya adalah saudara. Yang kedua, tauge. Dan yang ketiga, taucu. Okey, kita lihat juga dekat sini. Okey, diftongnya berada di tengah-tengah. Okey, contoh saudara, tauge, taucu. Dia berada di tengah-tengah. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada diftong au di akhir pula. Okey, kalau di akhir maksudnya diftong tu berada di akhir lah. Alif waw ni berada di akhir. Okey, contoh perkataan yang pertama, lampau. Yang kedua, kemarau. Dan contoh perkataan yang ketiga, imbau. Okey, lihat dia berada di akhir. Diftong au ni tadi berada di akhir. Itu adalah contoh-contoh perkataan yang berada di awal. Contoh diftong yang berada di awal, di tengah dan di akhir dalam perkataan. Okey, kita lihat pula kepada bahagian latihan. Okey, latihan. Kita lihat sama-sama. Okey, untuk latihan ni, dia dah beri dah di awal, di tengah dan di akhir. Okey, Ustazah dah sediakan ada 6 perkataan. Okey, 6 perkataan yang terdiri ataupun mengandungi diftong. Okey, jadi dekat sini awak kena kenal pasti perkataan tu diftongnya berada di mana? Di awal, di tengah ataupun di akhir. Okey, jadi kena isikan tempat kosong lah. Okey, contoh perkataan yang pertama adalah perkataan sauna. Okey, perkataan sauna ni diftongnya berada di mana? Okey, lihat huruf vokalnya berada di mana? Nampak ada berada di tengah. Okey, berada di tengah. Okey, berada di tengah alif waw. Okey, seterusnya auditorium. Okey, auditorium ni, okey, macam mana kita nak kenal? Okey, diftongnya berada di awal ke, di tengah ke, di akhir? Okey, diftongnya berada dekat mana? Tengok huruf vokal yang berada bersebelahan. Okey, contohnya apa? Alif, hamzah, waw ni tadi. Kalau Ustazah kata tadi, kalau untuk diftong yang au tadi yang berada di awal, dia mesti tambahkan hamzah. Bila ada hamzah ni awak dah boleh ingat dah. Dia mesti diftong yang berada di awal. Okey. Okey, seterusnya perkataan kerbau. Kerbau ni terlihat dia di awal ke, di tengah ataupun di akhir. Okey. Dia berada dekat mana? Dekat akhir. Nampaknya alif waw, huruf vokal alif waw yang duduk bersebelahan berada di akhir. Okey, ini kita panggil di akhir lah. Okey, seterusnya perkataan yang keempat adalah perkataan jauhari. Okey, perkataan jauhari. Okey, dalam perkataan jauhari ni huruf vokal berada dekat mana? Okey, di awal ke, di tengah ataupun di akhir? Okey, lihat. Mana huruf vokal? Huruf vokalnya ada alif dan waw. Okey, au ni tadi kan? Okey, alif dan waw. Jadi berada di tengah-tengah. Okey, jawapannya di tengah. Okey, seterusnya. Okey, perkataan yang kelima adalah perkataan audio. Okey, audio. Okey, terlihat pula ni adalah diftong berada di awal ke, di tengah ataupun di akhir. Okey, lihat.
Dalam perkataan audio, nampak tak alif, hamzah, waw. Macam Ustazah dah pesan tadi, kalau alif, hamzah, waw, maksudnya diftong dia berada di awal. Ingat, kalau di awal saja kita kena tambahkan hamzah. Okay, jawapannya adalah di awal. Okay, dan akhir sekali yang keenam, okay, ini adalah perkataan garau. Okay, perkataan garau. Okay, lihat dalam perkataan garau ni, okay, diftongnya berada di mana? Di awal ke, di tengah ataupun di akhir? Okay, cari huruf vokal dalam perkataan. Okay, contohnya adalah alif, waw yang duduk bersebelahan kan? Okay, berada dekat mana? Berada di akhir. Jadi jawapannya di akhir. Senang tak latihan ni? Okay, ini adalah latihan kedudukan diftong. Sama ada di awal, di tengah ataupun di akhir. Kita kena kenal pasti dengan betul. Okay, baik. Jadi itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Okay, Ustazah harap semua dapat faham dan kenal kaedah diftong ini. Okay, itu sahaja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.